Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sehari ini saya ingin membawakan kita kenyataan daripada YB Azalina Othman yang saya kira adalah satu pandangan yang cukup bernas sahabat-sahabat semua. Bagaimana pihak pembangkang hari ini yang cuba untuk membina persepsi kononnya kerajaan ini akan tumbang pada bulan Ogos, Perdana Menteri akan bertukar selepas PRN ini dan sebagainya. Semua ini adalah perkara yang dilaung-laungkan oleh pihak pembangkang hari ini, sahabat-sahabat semua, untuk mewujudkan satu persepsi. Kononnya, mereka ada peluang untuk menjadi kerajaan di persekutuan sekiranya mereka menang pada PRN yang akan datang ini. Siapakah rakyat yang begitu bodoh? Siapakah rakyat yang boleh dipermainkan, diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin daripada pembangkang ini yang kelihatannya memang sedang ketandusan arah, hilang arah sahabat semua dalam politik mereka. Jadi menarik untuk kita dengar bersama kongsian dan juga ucapan daripada YB Azalina ini menjawab soalan yang diberikan kepadanya. Jadi mari kita dengar bersama sahabat semua. Sahabat saya YB Menteri ni, saya panggil dia cikgu kat dalam mesyuarat kabinet. Sebenarnya soalan Dr. Azizah tu memang betul lah. Banyak orang tanya soalan ni. Kononnya this is the election. Inilah segala-galanya. Semalam dalam mesyuarat sekretariat Kerajaan Madani lain pula cerita dia, bahawa apa pun terjadi kerajaan negeri pilihan raya ni, PRN ni, kerajaan pusat akan kekal. Sebab titah dulu yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Perang Agong adalah untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Dan kerajaan ini ditandatangani oleh 19 parti politik, bererti bersetuju daripada jumlah 112 PN dengan BN, PH dengan BN jadi pada 148. Pertama sekali, elemen kononnya kegusaran, kononnya kerajaan pusat akan bertukar, kononnya beberapa ahli parlimen akan lompat, akan lari, itu bagi saya ada satu senario menakut-nakutkan, senario angan-angan. Sebab apa lagi modal yang mereka ada? Pertama. Keduanya, memang kita tahu bahawa bagi saya sendiri sebagai anak Johor, masa tu kalau Azizah ingat, pilihan raya negeri untuk Melaka dan Johor PRN dulu, PRN dulu, kita mesti ingat bahawa bila kita memilih wakil rakyat di peringkat negeri berbanding dengan peringkat parlimen, ialah kita ada sistem dual, negeri dan parlimen, dan kita mahukan supaya adanya satu kesinambungan. Dan apabila kerajaan pusat dengan kerajaan negeri itu, kalau dia adalah satu kerajaan yang sepapan, sebaris, kelebihan dia ialah penyelesaian komunikasi, pelaksanaan agenda lebih mudah. Dan kita dapat lihat apa yang berlaku. Saya bagi contoh, contohnya berlaku di negeri Sabah. Daripada sebahagian daripada kerajaan PN kemudian menjadi kerajaan gabungan. Kemudian kalau kita tengok di Sarawak pun sama, sebab kerajaan negeri di Sabah dan di Sarawak sudah berpilihan raya negeri dahulu, dan mereka bila memilihkan untuk menjadi sebahagian pada kerajaan pusat, mereka mengambil kira tentang kesan pada kerajaan negeri. Itu yang disebut sebagai dalam bahasa orang putih maturity of leadership dalam politik. Jadi mereka melihat kepada kematangan mereka sebagai pemimpin. Sabah dan Sarawak berkata, ya, saya nak memilih bersama gabungan politik yang akan memberi kekuatan kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Dan penekanan utama di Sabah Sarawak sebagai contoh ialah MA63. Saya pun bagi analogi ini sebab saya nak memberikan gambaran bahawa yang mendapat keuntungan dalam PRN adalah rakyat negeri itu sendiri, yang akan memberikan kelebihan kepada PRN yang sepapan sebaris dengan kerajaan pusat ialah kerajaan negeri itu sendiri dan rakyat itu sendiri. Jadi apa yang berlaku selepas hari buang undi, orang putih pun cakap life goes back to normal. Jadi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pusing pada negeri-negeri, sebagai contohnya sejak beberapa minggu di Kedah, di Terengganu dan juga di Kelantan, kita tengok banyak cabaran-cabaran yang masih tak dapat diselesaikan dalam apa sebab sekalipun. Orang boleh menuduh kerajaan pusat sebab disebabkan oleh kerajaan kita bertukar pada sesi yang lepas. Kestabilan itu tergugat, bertukar-tukar kononnya dalam elemen alaman, kata orang kononnya this is democracy. Demokrasi kononnya, rakyat tu terumbang ambing, masalah air, pelbagai. Saya tak nak sentuh
Tapi saya hanya nak memberikan sedikit pengingatan kepada rakyat yang akan memilih, especially first time voters sebagai contoh. Sama ada mana dia duduk sekalipun, dia akan balik ke kampung halaman kepada keluarga. Dan bila saya sendiri, saya alhamdulillah lah, bukan saya cakap apa, tapi ialah sebagai orang Johor, kita dah selesai isu kerajaan negeri, dah selesai. Kemudian bila kita berhadapan dengan PRU, kita hanya memilih ahli parlimen, jadi agak senang untuk kita membuat pilihan. Cuba Dr. Azizan bayangkan kalau nak kena pilih serentak, tak kelang kabut dia buatnya dalam keadaan kerajaan campuran, kejap gabungan, sekejap okey, sekejap tak okey. Itu sebab bagi saya memang pemilihan untuk wakil rakyat, state election ke federal election adalah untuk mendefinisikan hak rakyat memilih, demokrasi, tetapi akhirnya kita juga memilih tentang harapan, hope, masa depan, apa nak terjadi pada beberapa tahun akan datang. Jadi pilihlah dengan penuh kebijaksanaan. Dan kalau kita pilih kerana marah, apa kata orang pepatah kita, apa pepatah kita kata, marah nyamuk bakar kelambu. Kita pilih kerana kita marah, undi kita kena undi protes. Lepas hari buang undi, takkan kita seseorang nak panjat pokok kelapa, nak bercakap seseorang kat cermin tu. Jadi kita kena ada kematangan, kebijaksanaan. Sebabnya saya dengar polemik pelbagai bercakap-cakap ni, saya rasa ini adalah apa yang disebut sebagai side war politik lah, gerak sara politik. Kalau dia tak buat ini, saya terpanjat. Pada saya, this is expected. Apa lagi yang dia boleh jual pada rakyat? Kononnya memperjuangkan. Kejap lagi saya nak masuk bab memperjuangkan apa tu lah. Itu bagi doktor jawab dulu. Cikgu jawab dulu. Okey, terima kasih Datuk Sri. YB kalau kita tengok dalam kerancakan selepas saja Dewan Negeri dibubarkan, kita melihat lebih banyak pihak tampil ke hadapan kononnya dengan kajian, dengan dapatan, tinjauan, survey dan sebagainya. Mereka berdasarkan pola pengundian pada PRU15, mereka menjangkakan dengan data yang dikutip semasa PRU15, mereka menjangkakan keputusan tidak akan jauh berubah daripada apa yang telah dicatatkan semasa PRU15. Ini membawa maksud bahawa dalam 6 negeri ini, 3 di bawah PH dan 3 lagi di bawah PN, mereka mengatakan setidak-tidaknya keputusan akan hampir sama dan ada kemungkinan mereka mencuri beberapa kursi di Pulau Pinang, di Selangor, di Negeri Sembilan, malah Kedah juga akan tumpas. Dan saya melihat mungkin di pihak kerajaan perpaduan agak lambat untuk merespon dan membiarkan mereka memainkan naratif ini, dan ditambah lagi dengan kajian-kajian yang disajikan. Kalau kita tengok akhbar hari ini, media portal dan sebagainya mengatakan Perikatan Nasional lah mempunyai upper hand untuk menang. Komen YB lah sebagai Ketua Wanita Parti Keadilan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Dr. Azizan. Dr. Azizan cuba provok kita malam ni, yang berhormat. Tapi saya nak sebut begini Dr. Azizan. Yang pertama, mana-mana parti yang masuk pilihan raya, core businessnya adalah untuk menang pilihan raya. Sebab tu ada pantun tentang pilihan raya ni. Apa guna pergi ke Bendang kalau tidak bertanam padi? Apa guna keris disandang kalau tidak berani mati? Jadi core business pilihan raya nak menang. Itu yang pertama. Tapi malam ini Dr. Azizan, saya tak nak bagi publicity percuma kepada Perikatan Nasional. Yang malam ini saya nak sebut mengapa kerajaan ini perlu kekal dan mengapa rakyat harus memilih kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan, ini kerajaan perpaduan ini, pimpinannya daripada Perdana Menteri sehingga Menteri-Menteri dan Timbalan Menteri adalah pemimpin-pemimpin yang telah diuji, telah melalui pelbagai episod mehnah dan tribulasi dalam perjuangan parti masing-masing. Betul tak Azizan? Saya macam tak percaya duduk sebelah Azalina hari ni. Walaupun kita dah 21 kali meeting mesyuarat jemaah menteri, tapi untuk duduk di sini, can you believe it Azam? We are here together. Tak percaya. Tapi inilah hakikat dinamika politik. Dan ini adalah ijtihad politik parti masing-masing, untuk memastikan bahawa keutamaan kita hari ini adalah keutamaan rakyat. YB Azalina telah sentuh tadi MA63. Kita tak pernah terfikir bahawa hari ini kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Borneo, walaupun Borneo tak dapat lagi roti gardenia. YB Azalina. Belum lagi. Tapi
tak ada siapa sangka juga buat pertama kalinya bantuan awal persekolahan kita bagi pada semua anak-anak tanpa mengira latar belakang ekonomi keluarga mereka. Dan saya nak sebut, ya, rakan saya ni adalah mempunyai pasukan tempur paling kuat dan menang, ya, ketika perdebatan dan juga kes berkaitan dengan Sulu. Ini panglima ni. Ya, jadi kalau perkara-perkara begini tidak sampai kepada rakyat untuk menunjukkan komitmen kerajaan perpaduan, ya, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini dan yang berada bersama kita di alam maya ini, apa lagi yang rakyat mahukan melainkan melihat kepada sebuah kerajaan yang stabil, ya, dan mampu mengutarakan, ya, penyelesaian kepada rakyat, ya. Perdana Menteri telah menyelesaikan isu melupuskan hutang penuh Rockefeller, ya. Kementerian Pendidikan telah melaksanakan pengurangan beban guru, ya, dan kita akan terus memastikan isu-isu pendidikan ini, memastikan bahawa no child is left behind. Itu komitmen kita. Jadi kalau perkara-perkara ini, ya, kita tidak sampaikan kepada rakyat, dan pada malam ini penegasannya untuk menang pilihan raya seperti mana YB Azhar sebut tadi, tidak ada lagi keraguan kerana kerajaan ini perlu terus kekal. Sekian pusingan pertama, kembali pada Dr. Azhar. Baik, terima kasih Cikgu. Terbaik. Itu dia pemimpin wanita, ya, dalam kerajaan perpaduan, ya, YB Azalina dengan Fadalina Siddiq, ya, memang terbaik setiap ungkapan dan juga kenyataan dan juga ulasan yang diberikan kedua-dua mereka ini, sahabat semua, bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang stabil, tiada yang perlu difikirkan untuk tumbang atau sebagainya seperti mana yang diwar-warkan oleh pihak pembangkang di luar sana, sahabat semua. Jadi inilah, ya, keputusan yang harus diambil, dititik beratkan oleh pengundi-pengundi di luar sana yang mahukan kerajaan yang stabil, yang mahukan pemimpin yang utamakan rakyat. Inilah masanya untuk kita membuat pilihan yang tepat, ya, berbanding dengan pengkhianat nasional, ya, penfitnah nasional, pertikaian nasional di luar sana yang saban hari, setiap hari, ya, membuat fitnah, tuduhan. Dan seperti mana yang kita tahu, baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan amaran keras kepada politikus-politikus untuk tidak memainkan sentimen 3R ini. Tetapi baru saja semalam kita melihat satu kenyataan daripada Sanusi, mantan Menteri Besar Kedah, mengatakan dan juga menghina Sultan Selangor, sahabat-sahabat semua. Jadi pada hemat atau pandangan saya, ya, kerajaan harus mengambil tindakan tegas dalam perkara ini. Jangan biarkan pemimpin-pemimpin daripada Lebay PAS ini, daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu ini dengan sewenang-wenangnya mencabar kuasa, mencabar, ya, undang-undang yang ada di dalam negara kita. Pada pandangan saya, tindakan segera harus dilakukan. Jadi terbaik kedua-dua pemimpin tadi. Itu baru pusingan yang pertama. Nanti kita akan selitkan lagi video, ya, yang kedua, ya, berkaitan dengan topik yang dibincangkan ini. Menarik untuk kita tonton bersama, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya mau undurkan diri. Jadi sebelum itu juga, sekiranya sahabat semua mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walantin, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orek Nopo Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.